Mari belajar bahasa Arab supaya senang di hari tua. Kita agungkan bahasa Quran supaya senang di masa hadapan. Kita buat dua perkara ini. Yang pertama, kita belajar baca buku. Ya, sebab kaedah saya lepas tuan-tuan belajar 3 tahun, baru kita belajar baca buku. Di sini hampir 2 tahun dah kan. Baca buku. Sebab buku ni pun baru sampai setahun baru. Ada tak buku ni semua? Ini buku saraf. Tuan-tuan kena ada buku exercise book untuk buku saraf ini satu. Ya, untuk balaghah satu. Ni. Lepas tu untuk nahwu satu. Untuk kita belajar baca buku dan salin dalam ni. Hari ni saya akan bimbing lebih kurang dalam setengah jam ni baca buku saraf. Baca buku saraf, ya. Okey. Okay. Jadi kita belajar baca buku, kita memahami konsep dia. Jadi hari ni kita belajar tentang saraf. Ya, ini tajuk kedua, fi'il sahih dan fi'il mu'tal. Sebelum tu kita bagi saraf dulu. Ya. Kalau dalam kitab dia sebut saraf lah. Dia sebut saraf lah. Tuan-tuan salin je lah dalam buku ya. Okey. Ni, tuan-tuan. Buku ni, muka surat kalau ada bawa muka surat 19. Tak ada pun tak apa buku ni. Ya. Okey. 19 ya. Ini tuan ni. Tengok ni. Tuan-tuan cubalah salin. As-sarfu fil istilah. Cuba ikut sama dengan saya. As-sarfu fil istilah. Bagi apa ni? Fil istilah bagi apa ha ni? Bagi bawah. Apa sebab? Cik Wan, bagi bawah. Dah kena tanya dah. Jar majrur. Jadi kalau boleh saya nak suruh tuan-tuan ingat nahwu saraf ni macam jar majrur. Macam tabek. Macam itulah. Ya, kalau boleh macam tahap tu baguslah. Okey. Okey. Saraf dari segi istilah. Saraf dari segi kajian kita. Istilah tu maknanya kajian. Ya. Pelajaran. Dari segi pelajaran yang kita nak pelajari. Pasal apa? Dari segi lain, saraf ni tukar. Pecah. Ya. Dari segi lain, saraf ni maknanya pecah. Macam money exchange. Pecah. Kan? Tapi dari segi istilah. Cuba tuan-tuan terjemah dengan saya. Huwa. Ya. Ialah. Ialah. Jadi kalau dia kata as-saraf fil istilah, huwa, ialah. Ya. Ilmun. Betul-betul terjemah. Ilmun. Satu ilmu. Kalau ilmun satu ilmu. Okay. Yabhasu. Apa ni yabhasu? Itu masih Arab lagi. Mari kita berbahas. Berbahas tu maknanya yang membincangkan. Ya. Tapi kita dah jadi perkataan Melayu. Membincangkan. Tuan-tuan tengoklah 10 muka surat kita baca. InsyaAllah yang lain boleh baca dah tu. Pasal inilah dia term dia. Ya, masuk an. Tentang abniyati. Kalau tak jumpa, cari root dia. Binaan. Root dia bana. Binaan ya. An abniyati. Binaan. Kita ubah sikit. Pembinaan, pembentukan. Bentuk. Al-kalimah. Perkataan. Al-kalimatil arabiyyati. Perkataan Arab. Saraf ni hanya dipakai untuk Arab saja.
Sebab dia sarah ni satu ilmu yang mengkaji tentang pembentukan kalimah Arab. Itu saraf. Ya, Arab. Wasighatiha wa dan mana-mana perkataan baru tuan-tuan kena underline. Wasighatiha. Mana sirah? Kalau orang Terengganu bila buat perjanjian dia kata macam mana sirahnya? Bila buat nak sewa rumah saya boleh buat perjanjian. Okey, boleh buat sirahnya. Orang Terengganu sirahnya. Sirah tu artinya detail. Detail perjanjian tu, sewa berapa, alamat rumah di mana, ataupun kita kata bentuk perjanjian. Bentuk kalimah. Sarah, ya, siratiha. Cuba sebut siratiha. Sirah. Ya, ajak asalnya si rotun. Si rotun tu maknanya detail. Betul. Dalam bahasa Inggeris kata apa? Kalau perjanjian punya itu. Tema ya. Tema perjanjian. Terperinci ya. Betul. Okey. Wa bayani hurufiha, mana wa bayan? Bagus. Wa bayani penyataan. Hurufiha, huruf-hurufnya. Okey. Ini muka surat 19 ya. Baris 1 2 3 4 5 6 7 8. Baris 8 dari atas. Ya. Tuan-tuan kena pakai marker lah. Ya. Min asalatin. Mana min? Asalatin. Asalatin ni mana? Root. Asli. Asalatin ni mana asli ya. Min asalatin daripada asli. Root dia ni ya. Root dia kalau masjidun, root dia, apa dia root dia? Sajadah. Tu. Ni root dia ya. Asal dia min asalatin au ziyadatin, au ziyadatin. Atau tambahan. Kerana ada perkataan tambah. Ya, ya, ziyadatin tambah. Ya, au ziyadatin tambah. Ya, yang tambah tu seperti tuan, ni kalau tambah ni seperti istaf'ala ya. Istaf'ala. Ini tambah root dia, asal dia root dia fa'ala. Ini tambah. Ya, ini semua ni adalah ziyadah. Ziyadah ya. Ziyadah tambah. Mana ziyadah tu mana tambah. Ziyadatun tambah ya. Au ziyadatin. Au hazbin. Atau mana hazbin? Hazbin ni artinya buang. Buang. Hazaf. Ya. Au hazbin. Au i'lal. Au i'lal. Au mana i'lal? Au ibdal. Mana ibdal? Ganti, tukar. Ibdalin. I'lan. I'lan ni maknanya ganti. Sebab. Sama juga. I'lan ibdal. Macam buang nun, ganti alif. Ingat tak? Okay. Dapat dah tu, Salih? Jadi, kita terjemah dalam bahasa Melayu ya. Saraf, dari segi istilah, ialah ilmu yang membicarakan tentang satu abniyatil kalimah, bentuk kalimah ya, macam mana kalimah terbentuk. Okey, yang kedua wasiratiha, sirah dia, detail dia. Okey, yang ketiga menyatakan hurufnya,
Ya, sama ada asli atau tambah. Ya. Yang keempat, buang. Ya, hazaf. Ada huruf kena hazaf ya. Ya. Yang kelima, i'lal atau ibdal. Itu dia saraf. Ya. I'lal tu sebab. Bagi sebab. Atau tambah. Tambah tu maknanya ganti. Ya. Ya. Madkhal. Tajuk ni madkhal. Madkhal tu maknanya tempat masuk. Artinya penyelesaian. Kalau dalam bahasa Inggeris dia panggil the solutions. Mana solution kita tentang balaghah pada muka surat ni lah. Kalau tentang saraf. Kalau faham ini, fahamlah. Tapi saya dah ajar dah ni semua. Kalau tuan-tuan kata, Ustaz ulang balik, boleh saya ulang balik dalam masa 20 minit. Tentang bentuk perkataan. Definisi saraf. Ya? I'lal tu sebab. Ibdal ganti. I'lal. Macam kita tahu, tuan-tuan puan sebagai contoh ni. Ya. Ya. Sebagai contoh. Zahaba Khalidun. Ni saya kata Khalidun. Ni. Binaan kalimah ni nombor satu ni. Nombor satu ni. Kita ambil satu ayat. Dia jadi macam ni. Ni macam ayat pertama ni. Ya, bila jumpa zahaba, kita jadi ini nombor satu. Abniyah Abniyah ni nombor satu. Pembinaan kalimah. Ya, daripada zahaba dia jadi yazhabu, dia jadi izhab, betul tak? Ya, dia jadi mazhab, betul tak? Dia jadi zahib, betul tak? Ini fi'il mudhari'. Ini fi'il amar. Ini mazhab Hanafi Hambali, tempat berpegang. Ini isim. Ini isim fa'il. Ini zihab, pemergian. Ya? Masdar. Ya. Jadi Haji Aisyah berapa daripada zahabah ni boleh jadi? 14 lagi. 14 boleh jadi. Jadi daripada zahabah ni dia boleh terbina 14 kalimah. Itu nama dia abniyah. Pembinaan kalimah. Ya? Dia mengikut 14 dhamir. Kalau saya kata zahaba, zahabu, zahabat, zahabata, zahabna. Okey. Zahab, zahab, cuma ila akhiri jumlah semua sekali 14 campur 14 campur dengan 6 berapa? 34. Betul tak? 34. Jadi daripada zahabah boleh keluar 34. Dan dia boleh keluar ini baru fi'il, belum isim lagi. Ya, ini nama dia abniyah. Nama dia abniyah. Boleh? Nama dia abniyah. Ya, pattern kata abniyah. Kalau kita ambil sebagai contohlah dalam Al-Quran, faqra'u ma tayassara minal Quran. Faqra'u daripada iqra' kan? Betul tak? Daripada iqra', asal dia qara'a, betul tak? Qara'a, faqra'u, qara'a. Jadi inilah dia bentuk kalimah. Kalau kita tengok iqra'u, mana dari qara'a. Dia boleh jadi iqra', yaqra'u, taqra'u, naqra'u. Maknanya pecahan daripada root ini nama dia root. Ini nama dia root. Root mana akar. Daripada sini dia boleh jadi beberapa puluh jenis perkataan lagi. Itu nama dia abniyah. Binaan. Macam rumah. Ya, daripada air, pasir, tanah. Ya,
Kan jadi sebuah rumah. Macam tu jugalah. Faqra'u. Bacalah kamu apa yang mudah dari Al-Quran, kata Tuhan ya. Abniyah. Yang kedua, tuan-tuan faham abniyah? Ya, daripada ru jadi beberapa puluh perkataan. 14. 34 ya? 1000 lebih. Kan saya kata awal-awal dulu, 1000 lebih. 1000 lebih berapa? 1034. Ya, campur dengan ni. Daripada Qur'an. 1000 lebih. Tuan-tuan tengok dalam Google tu. Kita nak belajar 1000 lebih, tak mampu. Saya tak mampu. Tapi kita nak tahu saja daripada Qur'an tu jadi 1000 lebih. Perkataan. 1000 lebih. Tuan-tuan tanya ahli tafsir. Faqra'u ma yatasawwal Qur'an ni boleh terjemah kepada 60,000 cara. Macam mana tu? Orang nahwu tak erti. Orang tafsir yang tahu. Setiap ayat boleh pergi pada 60,000 lebih. Kita kena kaji ilmu tafsir lah. Tuan-tuan pergi Google tengok. Ulama-ulama dari sekolah pondok pesantren tulis. Okey. Hari ni kita belajar tentang baca kitab. Ni baca kitab ni. Bawa tak? Bawa. Yang muka surat 19. Ini baru 3 baris. 3 baris baca kitab ni. Okey. Tuan-tuan, saya nak fahamkan je. Yang kita baca ni tuan-tuan, underline. Okey. Sirah, bentuknya. Wasiratiha. Bentuk dia. Bentuk. Okey. Ini tadi abniyah. Daripada satu perkataan boleh jadi 34, boleh jadi 1000 lebih. Yang kedua bentuk. Sirah. Bentuk dia. Sirah ni detail dia. Sirah ni tuan-tuan, kalau dari zahaba, root dia fa'ala. Betul tak? Betul tak fa'ala? Fa'ala. Yaf'alu. Zahaba. Yazhabu. Yazhabu. Ini bab apa ni? Wazan apa? Zahaba, fa'ala, yaf'alu. Ingat lagi tak? Dah ingat cakap lah. Ingat cakap lah. Wazan apa? Wazan? Wazan 1. Bab 2. Ini dia sirah. Itu dia sirah. Sirah ni kita tahu wazan dia. Kita tahu wazan dia. Sirah adalah mengetahui wazan dan juga bab. Wazan dan bab. Wazan dan bab. Alah, bab. Tuan-tuan tengok muka surat ni. Muka surat 42. Muka surat 21. Tuan tengok buku ni ada. 21. Yang ketiga ni. Tu, ini 2. Ini 3. Menyatakan hurufnya. Sama ada asli atau ziyadah. Makna dia mujarab atau mazid. Okey. Yang ketiga. Ni yang ketiga tuan-tuan. Mujarab atau mazid. Apa nama mujarab? Asal. Asal 3 huruf. Ya. Tambahan. Sebagai contoh, ni. Kharaja 3 huruf. Asal. Tapi kalau tambah depan ni, alif, akhraja, apa yang tambah? Alif. Alif ni amzah. Alif ni memberi makna tambah. Makna dia dah bertukar. Kalau kharaja, dia keluar sendiri. Kalau akhraja, mengeluarkan. Maknanya mengeluarkan. Bukan sendiri. Kalau nazala, turun. Nazala, turun. Kalau anzala, anzala, menurunkan. Anzalallahu al-matar. Allah menurunkan hujan. Jadi tuan-tuan, nazala, dia panggil mujarad. Mujarad.
Ini nama dia mujarad. Mazid, akhraja. Ya? Fi'il dalam bahasa Arab, asal dia 3 saja. Iaitu, ada yang asal betul-betul 3. Kemudian yang asal 3 dan yang asal 4. Yang asal 4, tak banyak perkataan, boleh bilang dengan jari. Yang asal 3, ribu-ribu. Ya? 6? Ya? Tengok. Betul. Pandai tadi, maksimum 6. Yang asal 4. Ya? Seperti, ambil contohlah. Yang asal 4. Macam ni. Zalzalah. Mana zalzalah? Goncang. Dia tak ada 3 huruf. Ini 4 huruf asal. Dia panggil rubai. Rubai. Okay. 4 huruf asal. Seperti dahraja. Mana dahraja? Dahraja ni golek. Macam kita golek bola tu kan. Ni dahraja. Tak ada 3 huruf. Dia asal. Jadi fi'il dalam bahasa Arab ada 2 jenis. Satu fi'il asal dan satu fi'il mazid. Mazid. Asal ada 2 jenis. Asal 3, asal 4. Okey. Ini balik awal dah ni. Balik awal. Sebelum-mula cari pertama. Jadi sarah mengkaji dia ni lah. Asal. Kalau tuan-tuan nak tengok, macam ni ke? Fi'il je. Tak, dia boleh jadi isim. Tapi kalau dia jadi isim, jadi isim lah. Fi'il je. Itu sarah, maksudnya sarah. Tuan-tuan tahu dah dengar detail ini sarah. Wazan dia. Min asalatin asli. Wa mujarradin. Wa ziyadatin tambah. Tambah. Ya. Menyatakan huruf dia. Min asalatin ada. Au hazbin. Buang. Au i'lalin. Sebab buang. Au ibdalin. Ganti. Ganti. Membayang hurufnya min aslin. Okey. Okey, ni tuan-tuan. Ni nombor 3 ni. Nombor 3 dulu. Bayani hurufiha. Hurufiha. Min has been min asalatin. Cikgu diam je. Min asalatin au ziyadatin. Okey. Membayangkan hurufnya. Tuan-tuan min asalatin. Tuan-tuan jumpalah perkataan. Ni tuan-tuan. Tuan-tuan jumpalah perkataan. Al-Masjidu. Ada dalam Quran Al-Masjidu? Ada. Cuba buang mana yang tambah. Yang tambah. Buang yang tambah. Ni alif lam tambah. Min tambah. Jadi yang asalnya sajadah. Jadi orang belajar sorof, dia tahu al-masjid tu asal dia dari sajadah. Boleh tak? Tambah min jadi tempat. Tambah alif lam jadi definite. Makrifah. Okey? Itu sorof. Okey. Tuan-tuan jumpalah perkataan ni. Yasjuduna. Ada dalam Quran? Banyak sangat ya. Okey. Okey. Tuan-tuan. Di sini ada huruf menggambarkan orang. Di mana huruf yang menggambarkan orang? Wow. Berapa ramai orang tu? Ramai. Ini wow ni nama dia wow jamaah, wow ramai. Okey, betul. Di mana huruf menggambarkan fi'il? Ya. Ada berapa huruf menggambarkan fi'il? Awin, 4 huruf. Jangan sebut awin lah, sebut tina. Tina. Ini ya kan? Mana huruf menggambarkan dia tu marfu'? Nun.
nun. Ini nama dia sorof. Tina ni ya, ada anak itu, ada Tina. Kalau orang yang ingat girlfriend lama, Tina lah. Kalau maaflah gura-gura. Jadi kalau tuan-tuan tengok perkataan ni, ini nama dia wa bayani hurufiha, to explain letters in every word of the Quran. Macam apa tu kata Nu'man kata. Kalau orang tak belajar tak tahu. Betul tak? Jadi ingat dalam Quran ada mabni, ada mu'rab. Tidak, ini mu'rab. Mu'rabnya marfu'. Tanda marfu'nya nun. Sebab dia fi'il 5. Kan tanya lagi fi'il 5 tu apa dia? Okey, ingat tak fi'il 5? Ini dia. Ya fi'il mudhari'. Apa tu? Wa menunjukkan ramai. Dalam ni ada fa'il. Nun tu, nun dia bagi depan, marfu'. Dia ni bukan mabni sebab dia marfu'. Dia boleh berubah. Okey? Nun ni tanda bagi depan. Jadi kalau tuan-tuan baca, yasjuduna, baca? Ramai yasjuduna. Fi'il mudhari' marfu' dengan nun. Okey, nak tengok betul tak dengan nun dalam ni? Dalam ni. Okey, dalam ni. Okey, jangan lagi Okey. Dhamir, ingat dalam fi'il ada dhamir? Ada dhamir, ada orang. Wa fa'iluhu ataupun dan orangnya ialah waw. Waw. Tetap baris mati. Ya? Iaitu hum ke antum. Itulah dia makna dia kita membaca. Jadi membaca ni nahu. Mengenali ni ya fi'il ni sorof. Boleh tak kita kenal setiap perkataan dalam Al-Quran macam ni? Kalau boleh kenal. Okey, sekarang ni dalam Quran ada juga dia kata dalam perkataan an yasjudu. Kenapa juga dia buang nun? Ni, asal dia buang nun ganti alif. Buang nun ni makna hazaf. Buang nun ni hazaf. Bila ada an, okey, dia sudah jadi an masdariyah. Nama dia. Kalau tak ada an, yasjuduna tak kuat. Bila Allah Ta'ala taruh an, dia mesti buang nun untuk menjadikan perkataan itu lagi kuat degree dia. Nama dia an masdariyah. Ya, lagi kuat. Pernah dengar an masdariyah? An? Betul. An ni memanglah an nasab. Tapi bila dia bercantum dengan yasjudu, dia dari segi dua perkataan ni, nama dia masdariyah. An yasjudu, maksud dia sujuduhum. Jadi kuat. Ingat kalau pada isim taruh inna jadi kuat kan? Ini kuat pada an. Okey, tuan-tuan baca ni. Yasjudu fi'il mudhari' masuk ke majzum. Mansub dengan hazaf nun. Ganti alif. Betul tak? Jadi kita menyandarkan hurufnya daripada asli atau tambah atau buang. Buang ni hazaf. Lepas tu i'lal, ibdal, ganti alif. Okey? I'lal, apa sebab? Sebab bila dia ada an pada fi'il mudhari' yang jamak, dia mesti buang nun, ganti alif, ibda alif. Sebabnya ialah sebab dia masuk an. Itulah maksudnya, tuan-tuan kena tahu ni, ya, hazaf, i'la dan ibdal. Nak tekan lagi? Sekali lagi. Okey. Menyuruh dah? Dah habis ni? Habis ni. Hanya duduk pada muka surat 19. Tu Haji tanya biar faham.
Ah? Nun sakilah, nun berat. Nun khafifah, nun ringan. Nun berat, nun hidup. Seperti kita kata la yazhabanna. Taukid, dia hajar. Kalau kita kata la yazhaban, mati. Tu nun khafifah, ringan. Yang berat, makna dia berat. Yang ringan, makna dia kurang sikit. Berat lah. Yazhabanna tu makna taukid nama dia. Nun sakilah ataupun nun taukid juga. Ya. Tak apa tuan-tuan. Okey, ini baru apa maksud saraf. Maksud saraf ialah mengkaji tentang bentuk kalimah. Bentuk kalimah. Bentuk kalimah iaitu wazan kalimah tu. Bentuk dia. Kalau tuan-tuan boleh faham istilah dia ni, tuan-tuan tanya, setakat ni buat apa? Setakat ni kita habis buat apa? Tapi ini besar ni. Wazan kalimah. Okey, mengetahui bentuk dia, ni bentuk ni. Bentuk dia. Fa'ala, zahaba, ya. Tuan-tuan dan puan, saya sebut baliklah. Bentuk kalimah ni kita kata wazan lah. Seperti fa'ala, yaf'ulu, yaf'alu, yaf'ilu. Okay. Ini daripada fa'ala ada 3 bab. Ini wazan 1. Wazan 2, fa'ilah. U'a'i. Yaf'alu, u'a'i. Yaf'ilu. Okey, tuan-tuan. Wazan 3, fa'ula. 1, 2, 3. Fa'ula, fa'ula, yaf'ulu. Okey. Jadi tuan-tuan, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini dipanggil bab. Ini dipanggil bab. 1, 2, 3. Ini dipanggil wazan. Jadi bila kita buka Al-Quran, kita kena tahu dia tu dari wazan mana dan dari bab mana. Kalau dia tu wazan 1, dari bab 1 ke, bab 2 ke, bab 3. Okey, setuju tak? Boleh faham tak? Saya kalau tuan-tuan tak faham ni, saya kata pergilah rumah saya pergi makan, nak suruh fahamkan. Besarnya pahala pergi faham pada orang yang nak belajar. Wih, bukan senang ni, betul. Okey, tuan-tuan, tuan Haji, saya beritahu, dalam Quran, semua fi'il ada 3 wazan saja. 3 wazan, 1 fa'ala, fa'ila, fa'ula. 3 wazan. Tapi daripada 3 wazan ni, dia boleh mengeluarkan 12 bab. 12 bab. Sebagai contoh, sebagai contoh. Tuan-tuan ya. Al-yawma akmaltu lakum. Itu Nabi ayat terakhir ni. Ya. Ya. Akmaltu lakum, Tuhan katakan Nabi. Hari ini wahai Muhammad, aku sempurnakan bagi kamu agama ini. Okey, tuan-tuan. Bila saraf kita akan keluarkan alif ni alif apa? Alif apa? Alif ziyadah. Ziyadah. Alif ni alif tambah. Ru dia ka mim lam. Ta ni ta fa'il. Betul tak? Okey, sekarang ni tahu ini alif ziyadah. Ziyadah tambah. Ziyadah mana ziyadah? Tambah. Tu? Tambah. Ta ni ta fa'il. Ta ni fa'il. Mana dia fa'il sini? Duduk dalam ni, tuan-tuan. Apa niah ni? Ya. Dalam binaan dia. Jadi ini satu binaan. Binaan ni terdiri dari ta fa'il, alif ziyadah. Apa dia root dia? Root dia ka. Nak kata kamala ke, kamila ke, kamula. Itu nak ajar ni. Nak kata apa? Siapa kata wazan 1? Kamala. Kamala tu orang India tu. Mr. Kamala. Siapa kata wazan 2? Kamila. Siapa kata wazan ketiga? Tak kena tengok. Ya, dia ni dalam Al-Quran
dia ada perkataan yakmulu. Yakmulu. Fi'il mudhari' yakmulu. Yakmulu. Okey. Dalam Quran ada yakmulu. Mana dia yakmulu sini? Mana dia yakmulu? Yakmulu ni ke? Atau yakmulu ni ke? Ini ke? Ini ke? Okey, yang ini, kalau yang ini. Kalau yang ini. Ya, okey. Jawapan dia sebenarnya kamulah. Kamulah. Ni. Kamu dari ayat Quran juga. Ada ayat dia. Dalam ayat lain ada perkataan kamulah. Yelah. Ruk dia betul. Kat mim lam. Cuma nak tahu baris ke? Baris depan ke? Baris bawah. Okey. Salah satu cara kita nak buka, kamus tadi kita boleh ada jumpa. Cuba buka kak. Sama ada dia 2 wazan atau 3 wazan. Cuba buka kamu ni. Buka kah? Ni kamu ni kena jual ni. Ajak kah? Akal. Tengok cari perkataan kah. Kah. Adik bertersejing hafqah dah kah. Tu aja dah. Sin sabak tazu'in adik bertersejing hafqah. Bertersejing hafqah. Buka surat. 358. 358. Ada kamulah. Ni kamulah ada. 358 dia. Dia. Yakulu kamalan. Kamulah. Okay, tak apa tuan-tuan eh? Nak lagi perkataan contoh. Kamulah. Ya. Ini maksudnya saraf. Sebab itu tuan-tuan, orang belajar saraf, maaf saya cakap, orang belajar saraf, dia saraf saja. Dia tak belajar nahu. Jauh sekali balaghah. Saraf saja. Tahu buka Quran apa dia keluarkan. Buka ini akmal tu. Apa dia wazan dia? Wazan dia kamulah. Wazan 3. Bab berapa? Bab 12. Dia tahu semua. Tapi bila bab nahu dia tak tahu sebab dia belajar saraf saja. Jadi tuan-tuan ni saraf belajar, nahu saraf, balaghah lagi. Betul lah tu. Semua. Sebab itu saya, kalau tuan-tuan dapat khatam ni, saraf balaghah ni, betapa happy saya, betul. Nampak jalan dah ke syurga. Betul tuan-tuan. Betul. Saya macam di hotel ni. Dia ada 2 ruk. Ada 2. Itu nak cari tu. Jadi kalau tuan-tuan puan, ada setengah fi'il, dia mengambil 2 wazan. Dia mengambil 2 wazan. Tuan-tuan puan, wazan yang ada dalam Quran 3 saja yang sulasi. Ada tu fa'ala, fa'ilah, fa'ala. Ada tu dia mengambil sama ada fa'ula atau fa'ilah 2. Macam kamula ni, kata Haji, dia ada 3, kamilah. Kamala? Okey. Dah 3, lain. Mana ada 3 wazan? Kamulah, yakmulu. Ya. Maknanya 3 wazan. Ada. Saya baru jumpa 1 wazan je ataupun mungkin 2. Betul, boleh. Ada. Tapi hari ni Haji dah keluar 2 wazan yang berbeza. Mana boleh. Dalam situasi-situasi yang Allah Ta'ala buat. Okey.
Cuba tuan-tuan bagi satu perkataan dalam Quran, ayat fa'il. Dengar ni ya. Tuan Jenderal nak bagi satu contoh fa'il. Bagi satu contoh fa'il. Khotama. Ni. Tuan-tuan, cuba beri ayat berkenaan khotama. Khotamallah. Kulubihin. Jadi kita nak tahu khotama ni mana dia dalam ni, dalam bab nahwu saraf ni. Kalau kita tak belajar saraf kan, sekali kita belajar tahu kan. Tak ada belajar ni, tengok ni. Kan? Sebab itulah Allah tuan-tuan. Ini khotama. Khotama. Wazan berapa? Wazan fa'ala. Wazan satu ya? Betul? Betul Tuan Haji Hanafiah? Wazan satu. Biar faham ni. Tuan Haji Suradi. Wazan satu. Fa'ala. Cuba baca Yasin. Al-yawma nakhtimu ke nakhtamu? Nakhtimu. Okey. Khotama nakhtimu. Okey, nun ni nun tanda fa'il tak? Ru dia khotama. Ini fa'il mudhari' ni. Hari ni kami tutup mulut mereka ya. Okey, nakhtimu. Okey. Jadi khotama fa'il madhi bab 1, wazan 1. Kalau nakhtimu ni bab berapa? Wazan 1 ada 2. Ni wazan 1 ada 3 bab. Bab 3. Jadi bab 3 wazan 1 bab 3 iaitu fa'ala yaf'ilu. Okey, dalam Quran hanya ada yang saya ingat saya tak ada khatimah. Tak ada khatimah. Yang ada khatamah dan tak ada khatumah. Tapi macam kamula tadi ada kamilah. Literature lah tu. Literature Arab. Dan ada kamalah. Tuan Haji Daulah kata ada? Jadi kita kena hurailah. Tak mesti dalam Quran. Mungkin ada dalam sastra Arab. Jadi bila kita jumpa ni, sebenarnya kita jumpa ni, al-yawma nakhtimu ala afwahim, Tuhan pakai, jadi kita boleh dapat tahu bab dia dari Quran, dan madi dia pun juga dari Quran. Jadi khatamallahu ala qulubihim. Jadi khatamah ni datang dari wazan 1, bab 3. Boleh faham tu? Doktor beri lagi satu contoh ayat untuk nak kita keluar. Baca je ayat Quran. Wadrib lahum boleh? Wadrib lahum Saya tanya, saya jawab. Okay. Tengok Wadrib lahum. Wadrib lahum masalah. Okey, maksudnya berilah bagi mereka contoh. Okey. Wadrib. Cuba keluarkan root wadrib. Keluarkan root wadrib daraba. Okey, cuba cari dalam Quran yang fi'il mudhari' menyebut perkataan daraba. Ada tak perkataan? Fi'il mudhari' dalam Quran yang ada ayat. Surah An-Nur. Wa yadribullahu al-amsala lin-nasi wallahu bikulli syai'in alim. Allah Taala membuat banding. Jadi wa yadribu. Darabayat. Ya, betul tak yadribu? Jadi daraba ni wazan apa? Wazan 1. Bab apa? Bab 3. Kebetulan bab 3. Bab 3. Jadi ahli tafsir akan mentafsirkan kenapa perkataan ini tutup hati orang ni Tuhan pakai wazan 1 bab 3. Itu ahli tafsir akan beritahu. Ya. Itu bukan kerja kita, kerja ahli tafsir. Kenapa? Ya? Ahli tafsir. Tadi apa? Orang yang boleh menjawab perkataan ni, saya pernah membaca utusan Melayu dulu, Haji Adi.
Jadi memang ahli tafsir. Ustaz Haji Adi Awang. Jadi kalau universiti dunia yang pakar ahli tafsir, Universiti Madinah. Ya, kalau tuan pergi Madinah, Universiti Madinah tu memang pengeluar ahli tafsir. Orang dari Deoband Universiti pun pergi dekat sana ambil CJ. Okey, tuan-tuan faham sangat ni? Ni maksud dia hazaf, i'lal, ibdal, ya. Okey. Saya nak beritahu lagi satu. Tuan-tuan beri contoh ya. Ni. Ni. Tuan-tuan puan. Ni, cuba baca ni. Muslimu Malaysia. Berapa orang Muslimu Malaysia? Satu orang Muslim dari Malaysia. Betul? Okey, cuba kalau buat dua orang. Dua orang. Dua orang Muslimah Malaysia. Muslimah asal dia Muslimah ni tak? Tapi bila dia di mudhaf, dia kena hazaf. Hazaf ni lah kita kena tahu kenapa dia kena. Tak boleh kata Muslimah ni Malaysia, tak boleh. Muslimah Malaysia. Apa yang dibuang? Nun. Kenapa? Dia jadi mudhaf. Okey, kalau jamak asal dia muslimuna Malaysia. Bila kita nak buat ayat, kita kata orang-orang Islam Malaysia. Tak boleh ni buang nun ni, hazaf nun. Kena kata muslimu Malaysia. Orang-orang Islam Malaysia. Kena buang nun. Tak ada ganti alif. Buang nun saja. Buang nun ni nama dia hazaf. Sebab ni i'lal. Sebabnya kerana dia jadi mudhaf dan dia jamak, kena buang nun. Tak payah. Bila jadi mudhaf. Yang jadi mudhaf ni isim je. Kalau fi'il buang nun ganti alif. Ini maksud dia hazaf. Ini i'lal. Dan yang tadi ibdal ganti alif. Boleh tak? Kerana ini tak ganti alif. Ni muslimu buang nun kerana dia buang nun kerana sebab ni jadi mudhaf. Ini mudhaf alaih. Okey? Okey? Saya harap fahamlah sejam dah ni. Minum air dulu. Rehat Saya harap, saya doa kepada Allah mudah-mudah faham. Mana maksud dia surah ni membicarakan tentang bentuk kalimah yang terdiri daripada ni tema dia dan menyatakan huruf dia sama ada huruf asli ataupun huruf tambah ataupun huruf buang ataupun huruf ganti, sebab dan sebagainya. Okey? Okey. Tuan-tuan, hari ini kita belajar tentang isti'arah. Isti'arah ni artinya meminjam kata. Tuan-tuan buka muka surat 70. Ya. Ya, 70. Kita tengok dulu apa dia isti'arah. Isti'arah ni dia pinjam perkataan untuk supaya hamba Allah lebih rasa terkena lah. Ya, bila dipinjam perkataan. Kalau tak pinjam perkataan tu mungkin Tuhan kata tak kuat. Dia kuat pinjam. Okey? Jadi tuan-tuan ada satu buku isti'arah, ada satu buku balaghah. Nanti minggu depan kelas lain saya bagi free satu orang. Hari ni ada lagi buku ni. Tak, buku kosong ni, satu. Balaghah saja. Satu balaghah, satu nahwu, satu soraf. Dalam balaghah tu ada isti'arah. Okey? Sebab kita nak baca buku. Ya, okey. Apa maksud isti'arah? Isti'arah dalam bayan, bukan dalam banik. Ya? Dalam bayan. Ya? Ya, bukan dalam banik, dalam bayan. Okey? Cukup okey. Okey. Okey, tuan-tuan lihat ni.
makna isti'arah. Isti'arah. Okey, saya ini muka surat 67, lebih awal sikit dalam buku balaghah. Jadi 67. Ni. Ni 60. 67. Ni. Okey, ni. Okey. Kita tengok makna istilah. Jangan tengok makna lurah. Makna lurah tu makna umum. Makna istilah, nampak tak? 1, 2, 3, 4, 5, 6 dari bawah. Dah? Ya? 6 dari bawah. Nampak tak 6 dari bawah? Al-isti'arah. Al-isti'arah indal bayaniyin. Nampak tak? Isti'arah di sisi orang-orang ahli ilmu bayan. Ingat, isti'arah di bawah bayan dalam balaghah. Bukan di bawah badi', di bawah bayan. Ya, bayan. Jadi maksud dia, ya, isti'arah indal bayaniyin. Ya, tuan-tuan salin dalam buku walau 67. 6 dari bawah. Ni doktor. Ni nah. Ya. Ya. Okey, indal bayaniyin. Ni al-isti'arah indal bayan. Indal bayan, sisi orang-orang ahli ilmu bayan. Ya. Bayaniyin tu ahli-ahli ilmu bayan, ya. Saya tak badihlah. Tuan-tuan tak tahu lagi orang-orang ada bidang ilmu nama dia pakar bayan. Kita tak jumpa lagi pakar balaghah, yang kita jumpa tafsir je. Itu pun tafsir orang tak pergi kelas tafsir. Jadi belum lagi pergi kelas bayan. Jadi tuan-tuan sekarang ni belajar kelas bayan di bawah jabatan isti'arah. Rasa pelik tak? Isti'arah. Apa maksud isti'arah Al-Quran? Kalau kita tak faham isti'arah Al-Quran, kita tak akan faham makna Quran. Kalau kita faham pun makna, orang kata tak faham makna. Okey. Ya, pinjam. Tapi kalau pinjam loan kereta tu bukan isti'arah. Itu dipanggil apa tu? Loan tak? Isti'arah. Okey. Hiya. Mana hiya? Iyalah. Okey. Kenapa hiya? Sebab perempuan. Hiya. Isti'mal. Isti'malu, mengguna air mustakmal. Air yang telah guna. Isti'malu lafzin. Lafaz. Ma. Lafaz tertentu. Nanti saya beri bahasa Melayu. Fi ghairi ma wudi'alah. Fi. Di dalam ghairi, bukan. Ma wudi'alahu. Wudi'alahu, bukan pada tempatnya. Okey? Tuan-tuan salin dulu daripada dalam buku tu, salin dulu sampai ke perkataan at-takhatub tu. Li'alaqati, mana li'alaqati? Li'alaqati al-musyabahah. Li'alaqatul musyabah. Alaqah musyabah ma'a qarinatin. Ma'a qarinatin. Qarinah. Tuan faham? Tuan akan faham ni alaqah dengan qarinah. Ini memang susah nak faham. Alaqatin, qarinatin, mani'atin. Ni'atin min iradati. An dengan min samalah. Saya tulis an ke min tadi? An iradati al-ma'nal al-mawdu', ya, al-ma'na al-mawdu' lahu fi
istilahi bihi takhatub. Bihi takhatubi. Okey, tuan-tuan salin terjemahan ya. Salin terjemahan. Nanti tuan-tuan tinggal ada 3 lain yang bahasa Arab, salin terjemahan sekarang. Okey, okey. Okey. Mana? Nanti boleh tuan-tuan boleh salin ni di dalam buku nota tu baik-baik di rumah. Sekarang ni salin terjemahan dulu. Okey. Tuan-tuan cuba sistematik nota. Bila nota sistematik, kita suka belajar. Kerana kita tahu apa yang kita belajar. Kalau nota kita tak ada nota sistematik, kita balik tak tahu apa nak baca. Betul tak? Saya dulu masa belajar di sana, sekretari cek nota. Kalau selagi tak siap, tak boleh balik. Saya antara orang tua, yang paling tua sekali, umur 40, simpan, kata, I have something to do, toilet first, then balik terus. Dia sekretari tua, bukannya mata gitu. Dia tak nampak kan. Minggu depan, dia cek balik nota saya. Cek nota. Sini kena cek nota. Sebab sana belajar daripada pukul 9 sampai pukul 3 petang. Tengah hari boleh silent lagi. Saya mengajar di kuis 3 jam mengajar balarah. 3 jam di kuis. Budak 22 orang, 5-6 orang adalah tidur. Saya nak apa dah, mengandung kan, tidur. Ini tak mengandung pun tak tidur. Okey. Sekarang ni tulis terjemahan. Okey, terjemahan dia ialah, tulis ialah, faham tu, menggunakan istiarah tu ialah menggunakan lafaz-lafaz tertentu tidak pada tempat sebenar. Okey, tidak pada tempat sebenar. Okey. Dengan adanya hubungan yang sama. Li ala kutin, dengan adanya hubungan yang sama. Okey. Okey. Adanya hubungan yang sama. Adanya hubungan yang sama. Okey. Berserta adanya berserta adanya okey. Qarinah. Adanya qarinah tu kita kata perkara lah. Perkara yang menegah dari makna sebenar. Makna sebenar yang dipertuturkan oleh penutur. Okey. Okey. Okey, sekarang ni tuan-tuan, itu makna dia. Boleh tuan-tuan baca tak? Apa makna istiarah? Nanti akan berkecamuk dengan majas dan sebagainya. Kita teruskan dulu, istiarah ni makna apa? Yang sama. Dan dalam soal ini penuturnya Allah. Allah ya. Dia ada 2 benda yang istiarah. Yang pertama, sama. Ada musyabahah. Ingat tak? Tashbih, musyabahah. Sama. Yang kedua, walaupun dia sama, tapi ada perkataan yang menunjukkan dia bukan makna sebenar. Okey? Itu. Tuan-tuan fahamlah, itu istiarah. Belum majaz lagi. Belum kinayah lagi, istiarah. Sekarang ni kita bercakap pasal bayan. Bukan pasal banik. Banik tu yang bunyi-bunyi sama tu. Okey, tengok ni ya. Kalau tuan-tuan faham ni, minggu depan awal-awal lagi datang. Seronok. Okey. Okey.
Okey. Kita bagi ayat biasa dulu. Ayat biasa seumpamanya dia kata okey. Ni ayat biasa. Takallama ni bersyarah. Syaikhun, seorang guru. Suja'un, yang gagah. Pensyarah yang hebat ni, ramai sekarang ni. Fauqal mimbar. Fauqal al-mim bari. Mimbari. Mimbari. Fauqal mimbari. Ini ayat biasa, bukan ayat Quran. Nanti kita buat ayat Quran ya. Untuk nak mudah kenal. Telah bercakap dengan lantang seorang guru yang berani, syekh yang berani di atas mimbar. Ini tidak ada langsung istiarah. Kerana yang bercakap ni betul-betul orang. Betul-betul orang. Dalilnya dia bercakap. Memang orang lah. Yang kedua, berani. Memang sifat orang berani. Dan yang ketiga, orang tu selalunya guna mimbar bercakap. Jadi ini tidak ada langsung istiarah. Dia kata tiada istiarah. Penggunaan perkataan di sini dia panggil hakikat. Apa nak hakikat? Betul. Tak ada langsung istiarah, tak ada langsung majas. Ingat, istiarah ni adik-beradik majas. Majas ni pinjaman. Istiarah pun pinjaman. Majas ni macam kita kritik halus. Ya. Tuhan menyebut dengan kalimah yang halus sangat. Tapi kita sekarang istiarah. Okey. Kalau saya kata takallama, takallama, ya, tengok ayat ni. Takallama, saya kata asadun. Telah bercakap seekor singa atas mimbar. Ini ada istiarah. Seekor singa. Dengan sebab adanya dua perkara. Satu, alaqah. Yang kedua, qarinah. Okay. Syarat istiarah, tuan-tuan boleh tengok sendirilah. Takkanlah singa nak bercakap atas mimbar. Lari habis orang. Kalau singa betul. Dengan sendirinya bukan singa betul. Ini singa dipinjam untuk menggambarkan orang yang gagah. Betul tak? Sepatutnya dalam ni dia buat gini, Cik Abu. Betul tak? Sepatutnya. Tapi dalam Quran, mana ada begini? Tapi ini bukan ayat Quran. Sebagai contoh ini. Nanti kita bagi ayat Quran. Okay? Dan singa bercakap di atas mimbar. Jadi tuan-tuan, telah bercakap singa atas mimbar. Ini dia katakan betul-betul istiarah. Dia pinjam kalimah singa untuk menggantikan kalimah seorang guru yang gagah, yang guru yang bengis. Kalau kata guru bengis, nanti tak kuat berbanding dengan menggunakan singa. Dia tengok orang bercakap pom bercakap. Lepas tu cikgu kata, singa sedang berucap tu atas mimbar tu. Sebab singa tu dia kata kepada pengetua yang ada orang yang bercakap kuat-kuat kan, gagah kan, macam singa. Jadi tuan-tuan, apa bukti istiarah? Buktinya singa. Yang pertama, alaqah. Alaqah yang sama. Alaqah yang sama. Alaqah dia adalah singa dengan syekh ni sama dari segi gagah. Tapi gagah singa ngap. Gagah orang ni bercakap. Itu dia kata alaqah musyabahah. Boleh? Singa. Okey. Yang kedua, dia ada qarinah yang menegah makna sebenar. Tuan-tuan, di sini ada beberapa bukti yang mengatakan sebenarnya bukan singa. Apa bukti dia? Bukti dia takkan lama. Lagi ada bukti tak? Dua fauqal mimbar. Ini dia katakan qarinah. So kita analisa ayat Quran. Ini dia katakan qarinah. Ribu-ribu ayat Quran. Mani'ah ni yang mencegah. Mani'ah ni maknanya mencegah. Mencegah dari makna sebenar. Jadi di sini bukan singa sebenar. Bukan. Sebab dia duduk atas mimbar. Dia bercakap pula.
Ya, ini bukan singa sebenar. Ini singa yang diumpamakan kepada seorang pengetua, seorang guru yang garang. Guru yang garang bertutur dengan kuat, gagah, perkasa. Okay? Hari ni pun di masjid-masjid atas mimbar orang cakap bukan main garang. Ya, sampai makmum pun remang-remang bulu roma kat depan ni. Ya. Ya, duk hentam macam-macam kerajaan sebagainya kan. Bila masuk lokap, baru hilang. Senyap je. Tak ada semua, tak ada orang yang remang-remang tu tak pergi tolong. Baru ni dekat Negeri Sembilan ada kena kes orang. Dijemput Tok Katik daripada luar, pergi ceramah, bayar 300. Lepas tu, malam tu Tok Katik dah sempat balik. Takat duduk dalam lokap, Tok Imam pun tak pergi. Nazir pun tak pergi. Dia kata, siapa suruh cakap? Kita panggil awak nak suruh beri ilmu, bukan nak condemn orang. Itulah dia kan. Ya, yang perginya saya tengok. Tak kenal kawan kan. Nak keluar boleh jamin RM10,000. Boleh ke? RM10,000. Cakap sedap kan main. Saya pun tak ada duit bawa kelepar kosong. Tak ada jamin. Okey tuan-tuan. Sekarang kita tengok ayat ni. Yang Quran. Tengok ayat sebenar Jadi dalam ni kita kata ayat ini adalah isti'arah. Okey, dengar saja. Kalimah yang digunakan singa dan ianya menunjukkan kalimah isti'arah menggantikan orang lelaki yang gagah perkasa. Dan qarinah dalam ayat ini ialah kalimah takallama dan al-mimbari yang menunjukkan dia bukan singa sebenar. Itu ulasan dalam bahasa Melayu. Okey? Nak juga ke? Nak ulasan bahasa Melayu? Tak payah. Sekarang kita belajar bahasa Arab kan? Okey. 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 Ayat dia tadi aja. Biar ayat dia. Ya? Hubungan. Hubungannya. Okey. Ajar kita ambil ayat yang kedua je. Ayat yang kedua ya. Pasal ayat kedua pendek sikit. Okey, ayat yang kedua. Tuan-tuan muka surat 71. Ayat yang kedua baris 3 dari bawah. 71. Ayat yang ketiga baris 3 dari bawah. Ni. Okey. Tuan-tuan pernah dengar tak ayat wa'tasimu? Ayat perpaduan. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Berpegang teguhlah kamu dengan tali Allah dan jangan sekali-sekali kamu berpecah belah. Ya, ayat tu ya. Okey, pelan-pelan ya. Pelan-pelan. Kita akan senaraikan beberapa ayat isti'arah yang dalam Quran untuk tuan-tuan tengok. Tapi faham dulu konsep dia. Wa'tasimu. Tuan-tuan, ini kena salin ya. Wa'tasimu. Simu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Okey, surah ayat 103. Maksudnya berpegang teguhlah kamu dengan tali Allah dan janganlah kamu berpecah belah. Okey. Okey. Maksud ayat ya. Okay, tuan-tuan, berpeganglah kamu dengan tali Allah. Dah salin dah? Tuan-tuan salin ini, salin biar perfect. Saya akan beri ulasan secara perfect. Dapat ini 2 ayat cukup lah.
Salin dah? Okey. Allah Ta'ala kata di sini, berpegang teguhlah kamu dengan tali Allah. Ini betul-betul isti'arah. Dia pinjam. Perkataan tali itu dipinjam. Ya? Untuk menunjukkan agama Allah. Berpegang teguhlah kamu dengan agama Allah. Bukan dengan tali Allah, dengan agama Allah. Mana dia sebenar. Tapi dia pakai tali. Kalau tali bukan berpegang. Mana tali tu maknanya tarik. Sifat dia kan? Tarik, ikat dia kan? Ini berpegang. Tak semua berpegang. Jadi tuan-tuan, mana dia lafaz yang menunjukkan dia bukan maksud tali sebenarnya? Tuan Haji Suradi. Di mana dalam ayat ini menunjukkan bukan tali sebenarnya? Bukan tali. Maksudnya bukan tali yang dimaksudkan. Ya, Zab? Ya? Ya, Zab? Pecah belah. Ya, pecah belah. Wala tafarraqu. Ini tafarraqu ni menunjukkan yang ini bukan tali. Yang ini agama. Okay. Ada lagi tak selain daripada tafarraqu? Allah tak ada tali ya. Boleh jadi. Tapi dari segi ilmu balaghah, tuan-tuan boleh sebut apa benda pun, dia kreativiti, kefahaman kita. Tali Datuk sebut tadi tafarraqu. Betul. Tafarraqu ni bukan sifat tali. Tali putus. Ya, ini bukan sifat tali. Yang kedua Allah. Ada lagi tak? Yang menunjukkan dia tu bukan makna sebenar. Kan ya? Wa atasimu? Bukan? Berpegang. 3. Okey. Ya. Maknanya ini 3 perkataan menunjukkan bukan tali sebenar. Okey. Jadi kita kata tidak pada tempatnya. Betul. Ini dia. Dia patutnya sebut di sini bidin. Mana bidin? Dengan agama. Tapi dia sebut dia menggunakan tali bukan pada tempat sebenarnya. Tetapi dia signal bahawasanya tali ini bukan maksud sebenarnya. Maksud sebenarnya adalah din. Jadi oleh sebab itu ayat ini nama dia isti'arah. Isti'arah yang tasrih. Mana tasrih? Tasrih ni mana jelas, clear 100%. Ada tu tak 100%. Okey. Okey. So tuan-tuan, boleh salin tak? Ya, okey. Okey. Di dalam ayat di atas, huraian ni. Di dalam ayat di atas Allah telah membandingkan di dalam ayat di atas Allah telah membandingkan agama dengan tali. Okey. Di mana agama adalah yang dibandingkan dan al-hablu yang dibandingkan musyabbah dan al-hablu bandingannya musyabbah bi bandingannya. Okey. Puan? Musyabbah. Din. Okey, tuan nampak tak? Dalam ayat ini, apa yang dia sebut? Apa yang dia sebut? Tali. Halah dulu.
Tapi tali disebut, tapi agama tak disebut. Betul tak? Tali ni adalah bandingannya. Tapi agama tu yang dibandingkan dengannya. Agama dibandingkan dengan tali. Tapi di sini dia tak sebut agama, tapi dia sebut tali. Yang disebut di sini hanya musyabbah bih. Jadi bila dia sebut musyabbah bih saja dalam ayat, itu makna dia isti'arah, tasrihiyah. Kan kita belajar tak musyabbah bih? Dia ada kaitannya. Okey, seterusnya. Seterusnya. Yang disebut di dalam ayat ini, ialah al-hablu, itu tali. Tetapi al-musyabbah bih iaitu agama wal mahzuf musyabbah. Yang disebut di sini ialah musyabbah bih iaitu tali. Dan yang dibuang di sini musyabbah iaitu ad-din. Ini kena tutorial ni. Kerana itu ia dinamakan isti'arah tasrihiyah, iaitu isti'arah yang jelas. Kerana itulah ia disebut isti'arah tasrihiyah. Kerana disebut jelas musyabbah bih iaitu tali. Okey. Isti'arah. Allah Akbar. Yang disebut di sini perbandingan dengannya, musyabbah bih. Tapi dia tak sebut benda yang dibandingkan tu. Tuan salin dalam buku sarah okey. Okey, ayat yang satu lagi, tuan-tuan dan puan. InsyaAllah, baik 3 ayat, 4 ayat, tuan-tuan boleh faham lah. Ingat, isti'arah ni pinjam. Dia meminjam kalimah-kalimah tertentu untuk menggantikan maksud sebenar. Ya, tetapi dengan syarat, ada perkataan-perkataan yang menunjukkan itu bukan kalimah sebenar. Itu dikatakan qarinah. Tuan Suradi boleh faham? Okay. Kalau boleh faham term yang satu ni, saya rasa yang lain-lain insyaAllah lah boleh faham lah. Memang susah sangat. Sebab itu saya buat dulu. Okay, tuan-tuan, kita hari baca ayat ni. Ihdinas siratal mustaqim. Hari baca. Ada tak balarah dalam tu? Ihdinas siratal mustaqim. Itu ayat dia. Seronok tuan Haji Nafiah. Hari ni dah baca ihdinas siratal mustaqim. Ini isti'arah. Ya? Dalam tu pinjaman. Apa ni isti'arah? Pinjam perkataan yang bukan perkataan sebenar. Tujuannya untuk memberi makna lebih dalam. Itu dia. Pinjam. Kalau tidak, kalau dia kata tunjukkanlah kami agama sebenar, tak pinjam. Ya. Ni ihdina. Nah. Sirata. Ya, al-mustaqimah.
Kalau orang mengajar tafsir, dia kata tunjuklah kami jalan yang betul. Dia tak kata ini istiarah, ini balaghah, ini bayan, dia tak kata. Ya? Ingat, istiarah di bawah bayan. Bukan di bawah badai. Badai membicarakan tentang bentuk perkataan. Bunyi sama, berlawanan, itu saja. Okey. Tunjukkanlah kami jalan yang betul. Jalan di sini bukan jalan sebenar. Jalan di sini memberi makna agama. Jalan di sini memberi makna agama. Ad-din, agama. Tapi Tuhan tak sebut ad-din, dia sebut jalan. Ya. Ya. Hidayahkan kami jalan yang benar. So, bagaimana kita nak tahu adakah ini isti'arah atau tidak? Dia kata ayat ini adalah ayat isti'arah. Ya, ada isti'arah. Cuba tunjukkan di mana qarinah yang menyebabkan dia bukan makna sebenar. Ya? Ihdi. Ihdi, ini satu qarinah. Okey. Ada lagi tak? Ihdi. Sekurang-kurangnya ada satu. Al-mustaqim boleh tak? Lurus. Ya? Jalan boleh lurus. Ada tak jalan yang tak lurus? Ada. Bukit tu, Kuala Pilau. Bukit Buntut. Okey. Tapi ada satu doktor. Ihdi. Ihdi itu menjadikan as-sirat ni bukan sirat sebenar. Sirat ini adalah maksudnya agama. Okey? Agama. Okey. Menggunakan ihdina as-sirat bukan di tempat yang betul. Fi ghairi ma wudi'a lahu. Ya? Tahu? Tahu? Dengan pertalian yang sama. Pertalian yang sama, ihdi adalah dikatakan musyabahah. Yang sama. Sebab bila kita jumpa orang, kita kata juga, tunjuk saya mana jalan nak pergi ke hospital. Belum habis lagi. Belum habis terang lagi. Selalu nak mendahului guru. Belum habis lagi terang. Saya baru terang makna baru. Belum lagi. Belum. Tunggu habislah. Tunggu dalam pukul 2.30 baru saya keluar je. Dia belajar lama. Tu yang dia nak cepat je. Bagus aja. Bagus. Dia tak apa. Kena marah pun dia sama je. Dia bukan. Dia nak menakutkan orang lain. Terutama sekali orang depan ni. Okey. Sekarang kita nak terang istilah dulu. Okay. Kita tahu ini bukan makna sebenar. Sebab dalilnya adalah ihdi. Okay. Qarinah dia. Dan kita tahu alakah sama ni ada. Perkataan ihdi juga boleh jadi alakah yang sama. Sebab bila kita tanya orang, tunjukkan saya jalan nak pergi hospital, kita pakai ihdi juga. Ya, ataupun tunjukkanlah saya bagaimana cara nak buat supaya jadi baik, ihdi juga. Ini makna ihdi ni boleh main dua peranan. Satu sebagai alaqah musyabah dan satu sebagai qarinah. Okey, setuju? Okey. Jadi dalam ayat ini, tuan-tuan dan puan, Tuhan telah membandingkan agama ni dengan as-sirat. Agama ni adalah musyabah. Yang dibandingkan. Okey? As-sirat ni betul aja Syah? Ya Syah? Betul tak? Jadi as-sirat ini dibandingkan dengan agama. Dia kata musyabah bih. Jadi dalam ayat ini yang ada musyabah ke musyabah bih? Musyabah bih yang ada. Yang ada musyabah bih. Jadi bila dalam ayat Quran yang ada musyabah bi saja, musyabah tak ada, maka dia nama dia isti'arah tasrihiyah. Kerana ada musyabah bi saja, benda yang dibandingkan dengannya saja ada. Benda yang dibandingkan itu tak ada. Yang dibandingkan itu agama, tapi tak ada tu. Tak ada. Jadi bila agama tak ada, maka dia sebut jalan. Jalan ini adalah yang dibandingkan kepada agama. Maka nama dia pinjaman tasrihiyah. Isti'arah tasrihiyah. Boleh faham tak? Diam je tu. Aduh. Boleh? Okey. Tak apa.
Ya, dalam buku ni ada. Ini ada. Kita baru nak baca dalam buku ni. Yang tadi ni ada As-Sirat. Ada muka surat 72 tu. Atas sekali. Ini. Doktor. Okey, atas. Ada? Dah, doktor, 72. Ni. Oh, 73 ni. Doktor tanda ada? 72. Nampak? Ni. Ini dah. Buat ni istiarah. Oh ni 72, 73. Ni dok ni. Ya, Idina. Nampak tak? Kalau boleh nampak je. Idina. 73 silap. Tu. Jadi tuan-tuan dah buka semua 73? Muka surat silap ni. Ini 82. Tu. Dah. Okey. Ni. Okey. Dah jumpa semua? Okey. Cuba tengok saya nak huraikan ni. Dalam bahasa Arab ya. Tengok. Wa mislu qaulihi ta'ala, dan seumpama firman Allah, ihdinas siratal mustaqim, Al-Fatihah ayat 6. Okey. Syabbah Allah menyamakan. Okey. Syabbah tu telah menyamakan Allah Subhanahu wa taala, ad-din, menyamakan agama, bitariq, dengan jalan. Tak? Atau as-sirat. Ya. Ni tariq ya. Jalan. Sirat. Ya, Allah Taala telah menyamakan agama dengan jalan atau as-sirat. As-sirat tu jalan tu. Ya. Kita duduk kata sirat tu siratal mustaqim je. Sebenarnya sirat tu mana jalan. Macam kita kata sirat Haji Ibrahim. Ya, sirat Haji Dolah. Ya, sirat tu jalan. Tapi kita dari kecil duk kata sirat tu siratal mustaqim tu. Jambatan lurus tu yang macam rambut tu. Sebab daripada kecil lagi kita dah indoktrin macam tu. Sekarang ni kita ni bangunan ni jalan apa? Sirat apa? Ingat tak? Sirat Bilal ni. Beri nama sirat sekarang ni. Pasal dah belajar balaghah. Ad-din dalam tu adalah musyabbah, yang dibandingkan. Ada tak dalam tu, dalam ayat ad-din? Tak ada. Tak ada. Kita faham je. As-sirat dibandingkan dengan as-sirat. Ada tak as-sirat? As-sirat tu maknanya dia dibandingkan. Musyabbah bih. Alat yang dibandingkan. Jadi ad-din tu benda yang dibandingkan tak ada. Yang adanya musyabbah bih. Mana perbandingan? Ini confuse kan? Yang adanya benda yang dibandingkan. Yang dibandingkan di situ agama tak ada. Jadi bila agama tak ada, yang adanya as-sirat, benda yang dibandingkan tu tak ada, yang diadakan tu perbandingannya ada, maka itu nama dia apa tu, isti'arah. Dalam Al-Quran bila ada macam ni, nama dia isti'arah, pinjaman. Kerana tidak ada benda yang dibandingkan, tak ada. Yang adanya tu benda yang contoh ada, tapi benda sebenarnya tak ada. Okey, boleh faham tak tu? Term tu yang saya pening kepala. Boleh? Ya? Tunjukkan. Betul. Ya. Adin, ID tu maknanya tunjukkan jalan tu boleh pakai. Oh, Cik Wan tunjukkan saya bagaimana nak pergi ke Bandar Baru Bangi. Itu maksud ID tu. Tapi di sini Tuhan sebut bukan maksud jalan. Maksudnya di sini agama. Tapi jalan tu tak ada. Jadi bila jalan tak ada, yang adanya, ya, bila agama tak ada, yang adanya jalan,
maka jalan tu pinjaman. Jadi itu nama dia isti'arah tasrihiyah. Isti'arah tasrihiyah bila mana ad-din disembunyikan tapi tersurat. As-sirat diganti dengan ad-din. Okey, itu faham tak maksud dia? Okey. Ya. Mana? Okey. Syabbah Allah telah menyamakan. Ya. Ada lagi. Wal mazkur. Wal mazkur yang disebut huna di sini. Ada tak? Wal mazkur yang disebut di sini al musyabbah bih, iaitu musyabbah bih. Apa dia musyabbah bih? As-sirat, iaitu wa huwa sirat. As-sirat tu Cik Wan musyabbah bih yang dibandingkan dengannya. Wal mahzuf, al mahzuf tu yang dibuang. Tak ada yang dibuang. Yang disembunyikan. Maksud sebenarnya bagus, sembunyikan bukan buang. Sembunyikan. Yang disembunyikan adalah musyabbah, iaitu ad-din. Okey. Liza kerana itu atau bermaknakan justru fahya maka dia siapa? Dia lelaki perempuan? Perempuan. Kalau perempuan kembali kepada ayat. Ayat tu. Fahya, maka ayat yang di atas tu adalah ayat isti'arah tasrihiyah. Bila kita baca Al-Quran, kita kena kata ayat ini ayat isti'arah. Kita tak boleh kata perkataan ini perkataan isti'arah, tak boleh. Ayat ini ayat isti'arah. Kerana Tuhan meminjamkan perkataan sirat untuk menggantikan perkataan agama. Bertujuannya untuk memberi makna lebih mendalam. Okey? Okey, itu dia. Di annahu saraha. Saraha ni maknanya jelas. Soreh. Soreh, pernah dengar tak soreh di mana? Hakim pun pakai soreh. Saraha, jelas, bil musyabbah bi, dengan adanya musyabbah bi. Apa dia musyabbah bil ayat ni? As-sirat. Ya, as-sirat. Ini ayat lain pula. Alah, itulah terjemahan harfi lah. Harfiah lah. Jauh lagi. Kita dah belajar balaghah ni, kita jauh lagi ya. Jauh lagi. Agama dengan jalan ni, ingat jalan apa? Barulah kita tahu sekarang ni. Sebab itu dalam terjemahan dia tulis as-sirat tu dalam kurangan ad-din. Dia buat kurangan. Kenapa Allah tak gunakan ad-din terus pakai as-sirat? Itu kena tanya Allah. Kena tanya Allah. Tak ada jawapan. Betul tu, keindahan tu, tengok. Boleh jawab. Hebat. Saya rasa hebat murid saya ni, boleh jawab. Dia boleh jawab, kerja Allah bagus. Tapi sebab itu tuan-tuan, satu ayat boleh faham kepada 60,000. Belum kita jumpa lagi ya. Nanti tuan-tuan kena belajar ilmu filologi, ilmu terjemahan. Okey, kita ambil last one. Okey. Okey. Tadi mana aja ayat tadi? Ayat liyutfi'u nurullah. Okey, tuan-tuan tengok muka surat 71. Tuan-tuan balik salin betul-betul ayat ni dan buat ulasan ya. Sendiri. Jangan tak buat mari minggu depan besok. Kita lupalah. Yuriduna liyutfi'u nurullah bi'afwah. Dah buat dah. Ayat As-Saff ayat 8. Yutfi'u nurullah.
nurallah bi afwahim. Mereka berkehendak untuk memadamkan cahaya Allah. Nah, yutfi'u nurallah. Ya. Okey, maksudnya As-Saff ayat 8 maksudnya mereka mereka berkehendak memadamkan api Allah. Cahaya Allah. Mereka berkehendak untuk memadamkan api Allah dengan mulut-mulut mereka. Cahaya Cahaya Allah ya. Okay. Dalam ayat ini, mereka berkehendak untuk memadam api cahaya Allah dengan mulut-mulut mereka. Yang disebut di sini cahaya. Tapi yang dimaksudkan adalah ad-din. Ya, tapi dia tak sebut ad-din, disebut cahaya. Ya, jadi dipinjam perkataan cahaya untuk memberi makna ad-din. Sedangkan cahaya itu musyabah bih, pinjaman, dan ad-din itu adalah yang dibandingkan. Ya, ad-din dibandingkan dengan cahaya. Tetapi ad-din tak ada sini. Yang ada di sini yang dibandingkan saja ada, iaitu nur. Jadi bila yang dibandingkan ada, perbandingan benda yang dibanding tak ada, nama dia isti'arah. Isti'arah tasrihiyah. Okey. Okey. Cuba cari mana dia qarinah yang menunjukkan dia bukan makna sebenar. Bukan makna cahaya. Ya. Di sini bukan makna cahaya sebenar. Di sini cahaya di sini maksudnya agama. Nama dia, mana dia perkataan yang menunjukkan dia ni bukan makna sebenar. Min iradatil ma'nal mawdu'. Bi afwahim, api pun kita tiup. Api pun tiup dengan mulut juga. Tak lawannya. Cakaplah macam mana lagi? Beri. Itu kreativiti. Tak salah. Beri pandangan kan. Kan kita semua ni nak jadi ahli tafsir. Mereka berkehendak meniup cahaya Allah dengan mulut mereka. Nurullah. Okay. Ayat selepas tu wallahu mutimmu nuri walau karihal kafirun. Walau karihal kafirun lah. Okay. Jadi dalam ayat ini banyak sebenarnya qarinah, antaranya liyutfi'u, memadam. Liyutfi'u tu maknanya memadam. Ya betul. Betul.
Api yang tak boleh padam. Pasal bila dikaitkan dengan nurullah tu, itu dah jadi alaqah. Ya, apa tu? Alaqah musyabah. Alaqah musyabah ni, api di sini dengan api yang cahaya tu boleh tiup tak? Semua sama kan? Sama, boleh tiup kan? Api kita boleh tiup, sama. Api sini pun boleh tiup, sama. Tapi korinah dia yang ada di sini adalah apa dia? Ya? Asal dia sama. Daripada nur, daripada nar ada nur. Ya? Dia memang tak sama. Tapi ruh dia. Daripada nur, daripada nar ada nur. Bila kita tengok orang bakar api, nampak tak cahaya? Cahaya itu cahaya api. Tapi di sini bukan cahaya api, di sini cahaya keimanan. Okey? Itu mesti ingat. Itulah dia. Jadi kita salin sikit. Dalam ayat di atas, Allah telah membandingkan ad-din, iaitu musyabbah. Allah telah membandingkan ad-din, iaitu musyabbah, dengan nur, dalam kurungan musyabbah bih. Koma. Disebut dalam ayat ini musyabbah bih, dan disebut dalam ayat ini musyabbah bih, dan disembunyikan darinya sama seperti ayat-ayat di atas. Ya. Kerana itu ia dinamakan isti'arah tasrihiyah. Jelas. Isti'arah tasrihiyah kerana jelas disebut musyabbah bih. Jadi bila kita belajar isti'arah ni, kita jangan lupa musyabbah bih. Wajah syabah tak ada dah, alat tak ada dah. Dua je, musyabbah bih je. Kalau ada empat-empat tu, tasbih. Nur tu bukan nur sebenar. Qarinah tu kita boleh tengok kepada perkataan liyutfi'u. Liyutfi'u tu apa mana? Liyutfi'u tu asal dia mana? Padam. Menyembunyikan. Daripada itfa'a. Menyembunyikan. Jadi menyembunyikan tu menjadi perkataan untuk mengatakan nur itu bukan nur sebenar, melainkan agama. Orang menyembunyikan agama. Okey? Betul tak? Perkataan tu yang menunjukkan dia tu bukan makna sebenar, iaitu liyutfi'u. Liyutfi'u tu dia kata sembunyi atau padamkan. Yang agama Allah dipadamkan, tapi yang lain tu dizahirkan, yang batil dizahirkan. Itu maksudnya dalam surah An-Nur. Penghalang ya, boleh? Boleh je. Yang menghalang dia daripada makna sebenar. Tapi nur tu secara sarfinya dia datang daripada nar, api. Daripada api kita keluar cahaya. Kan? Itu asas sebenarnya, root dia tu, nar. Api. Daripada nur. Itu asal dari segi makna saraf. Begitulah dia. Makna saraf dia begitulah dia. Nurun ala nur. Cahaya di atas cahaya. Nar, ya. Jadi liyutfi'u tu
doktor boleh. Okay. Sebab dalam ni pun dia tak syarah panjang. Ya? Ya, bagus tu. Okey. InsyaAllah kita sambung lagi minggu depan. Subhanakallah wa bihamdika. Ada pun nak tanya? Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Ya? Istiarah. Ada 8. Ada 8 jenis istiarah. Nanti kita akan bincanglah. Tapi yang tadi kita bagi asas je. Dia panggil tasrihiyah. Ada istiarah dalam istiarah. Tuan-tuan sabarlah ya. InsyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hamiltu su'an wa taramtu nafsi faghfirli fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta subhanaka ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antal rahim wa la tu'akhizna bil 'adza wal karim wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa barakallahu.